Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung lagi buku teks semakan semula KSSR Sains tahun 3. Okey, hari ini kita nak sambung membincangkan muka surat yang kita telah habis bincang hari itu sampai muka surat 93. Sebenarnya untuk tajuk pengukuran ni kita dah habis. Jadi hari ini kita masih lagi di muka surat 93 untuk kita pergi membincangkan pula soalan ingat semula. Okey, jom kita tengok. Jadi saya akan pergi laju je ni sebab kita dah pun belajar sebelum ni. Okey. Kemudian nanti kita akan bincangkan soalan. Soalan mari jawab kat bawah ya. Okey. 1. Unit-unit ukuran bagi luas dan isi padu ialah, okey, kalau luas ingat tak ada 3 unitnya sentimeter persegi, meter persegi dan juga kilometer persegi. Simbolnya kalau sentimeter persegi cm 2 kecil. Kalau meter persegi M 2 kecil. Dan kilometer persegi km 2 kecil. Kita sebut dia sebagai persegi. 2 tu kita sebut dia sebagai persegi. Okey. Kalau isi padu pula, unit dan simbolnya, unitnya adalah mililiter, liter, sentimeter padu dan juga meter padu. Padu tu bila sebut padu maksudnya dia ada kuasa 3 ataupun 3 kecil tu. Jadi kalau mililiter simbol dia ml tapi L dia tu macam tanda salah. Gitulah L gitu Liter L saja. Mililiter dan liter ni biasanya untuk untuk air cecair. Dan kalau kemudian sentimeter padu sentimeter cm3 dan juga meter padu m3 lah. Yang kita dah bincangkan pada kelas sebelum ni, pada video sebelum ni lah ya. Okey, nombor 2. Terdapat 2 jenis permukaan, luas permukaan iaitu permukaan yang sekata dan juga permukaan tidak sekata. Di mana kita tahu kalau permukaan sekata, kita nak kira kita darab sajalah kan, panjang kali lebar kan. Dan kalau permukaan tidak sekata kan, kalau permukaan sekata kita akan kira ikut kotak-kotak. Macam kat bawah ni nombor 3 luas boleh diukur menggunakan kertas petak 1 kali 1 1 cm kali 1 cm dan juga kita graf. Kalau permukaan sekata ni kita guna kertas petak lah. Kalau guna rumus tu untuk sekolah menengah nantilah ataupun masa subjek matematik darjah mungkin tahap 2 nanti awak belajar. Okay, untuk permukaan tidak sekata kita gunakan kertas graf lah. Macam kita buat daun hari tu. Kalau kita buat daun, kita letak gambar daun ataupun tangan eksperimen hari tu saya ada buat dengan anak murid saya. Kita gunakan tangan, letak dekat atas kertas dan kita kira kotak-kotak dia. Kalau ingat lagi lah Kemudian yang keempat, isi padu kotak lohong boleh diukur menggunakan kubus yang bersaiz 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Ini isi padu pula. Tadi cerita pasal luas, yang ini cerita pasal isi padu pula. Okay, isi padu dia mesti ada 3 sebab tu kuasa dia 3. 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Maksudnya dia kena ada 3 bacaan, panjang, lebar dan panjang, lebar dan tinggi lah. Seolah-olah kita masukkan petak-petak ke dalam satu kotak. Kita nak keseluruhan ruang itu dikira. Jadi itu adalah isi padu. Dan isi padu pula, kalau kotak-kotak lohong senang lah. Tapi kalau macam batu yang tak sekata bentuk dia macam mana? Jadi isi padu perpecahan tidak sekata boleh diukur menggunakan kaedah sesaran air. Sesaran air tu yang macam tadi yang sebelum ni kita belajar kan. Kita letakkan air, letakkan objek dalam tu, nanti air tu akan terkeluar ke tepi, masuk dalam bikar. Mula-mula kita isi air tu betul-betul dekat paras air yang yang ada lubang keluar tepi tu kan. Betul-betul dia kalau nak senang kita tuang je air lebih, nanti air tu akan turun sampai ke paras tu kan. Jadi air yang dah terkeluar kat bikar tu kita buang dulu. Lepas tu barulah kita masukkan, maksudnya air tu betul-betul dekat atas dekat nak tertumpah, letak sikit je dah tumpah. Jadi bila dah macam tu, nanti kita masukkan batu ke apa, nanti dia akan terus tertumpah ke tepi. Jadi bila dia tertumpah ke tepi, kita pun bolehlah ukur. Kita letak air dalam bikar tu, kita pun letaklah dalam silinder penyukat untuk kita boleh ukur dia punya isi padu kan. Itu kalau isi padu tidak sekata lah. Okay, yang saya cerita ni tadi sebenarnya pasal berkenaan dengan yang ke atas ni. Ni kan. Tapi ini kita pakai ni saja, pakai silinder saja. Dia ada satu lagi cara macam ni. Okay, yang saya cerita tadi, maksudnya tin Eureka nama dia. Air tu mula-mula kita isi je penuh-penuh sampai dia terkeluar tak apa. Okay, dia terkeluar tu nanti kita buang dulu air yang terkeluar tu. So kita tinggalkan betul-betul dekat paras ini, paras hujung lubang tu. Kemudian bila kita tahu batu nanti dia akan tumpah kan. Jadi bila dia tumpah, itulah bacaan isi padu air. Okay, ini mula-mula hujung betul sebelum tu kan.
Jadi kita tolakkan saja isi padu air yang tersesat. Bukan tolakkan, isi padu air yang tersesat itulah sebenarnya dia punya isi padu batu. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, isi padu puja lah cakap tadi. Tadi kaedah sesaran air perkataan Eureka tu lah. Nombor 6, bacaan isi padu cecair diambil pada mata, aras mata di kedudukan meniskus. Okay, ingat meniskus untuk alkohol dan juga meniskus untuk merkuri tak sama. Okay. Kemudian, pengukuran penting dalam kehidupan bagi mendapatkan luas atau isi padu dengan tepat dan seterusnya, mengelakkan pembaziran. Sebab tu kita kena belajar luas. Kalau kita nak beli tikar contohnya kat bilik kita, kita kenalah belajar luas baru kita tahu permukaan kita tu berapa besar dia. Tak adalah kita membazir beli sampai 2-3 gulung kan. Dan isi padu pun kena tepat. Contohnya, kalau kita nak isi air dalam satu bekas, kita kena tahu isi padu tu berapa supaya kita taklah buat air. Contohnya kita nak pergi sekolah, botol kita 500 ml saja, mililiter, tapi kita pergi buat air 1 jug besar. Lala kita tuang sikit je dalam botol tu 500, dan banyak-banyak lagi tu kita tinggal kat rumah, basi pula air Milo contoh kan. Okay. Jadi sebab tu dia nak bagi mengelakkan pembaziran. Okey, jom kita pergi kepada soalan mari jawab. Okey, jom kita, ini kalau cikgu awak suruh buat, bolehlah awak tengok pada soalan ni. Kalau tak suruh, kita bincangkan untuk pengetahuan awak sahaja. Okey. Okey, mari jawab soalan ni. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Ikutlah pada cikgu awak. Kalau cikgu awak suruh buat, awak buat. Okey. Okey, soalan pertama. Tulis bacaan luas dan isi padu berikut dalam perkataan. Okey, nombor 1 ni, tulis bacaan luas dan isi padu dalam perkataan. Ini awak kena tulis 2 DUA 2 sentimeter padu. Sentimeter persegi. Okey. SEN-TIT-METER sentimeter. Kemudian jarak PER per SISA GIG persegi. So 2 sentimeter persegi. Okey, yang kedua, 10 sentimeter padu. Ejaan dia 10 je lah kan. SISA, PUPU, LUH 10 kan. Ataupun letak nombor 10 pun tak apa rasanya kalau nombor. Cuma yang belakang dia tu kena eja betul-betul. SEN-TIT METER sentimeter. Kemudian padu padu. Okey, saya rasa nombor boleh tulis kot. Macam ni 2. 2 ni tulis nombor 2, 10 pun tulis nombor 10. Cuma belakang dia tu eja yang ni sentimeter persegi, yang ini sentimeter padu. Okay, eja dalam perkataan dengan ejaan yang betul. Alright, nombor 2. Luas sesuatu permukaan boleh diukur menggunakan kertas apa? Kertas petak berukuran 1 cm kali 1 cm dan kertas kita graf lah. Ada jawapan dari atas ni. Nampak? Dia kata kertas petak 1 cm kali 1 cm dan juga kertas graf nombor 3 tu. Okay. Jadi bolehlah kita ukur menggunakan kertas petak ataupun kertas graf. Okey, soalan nombor 2. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Anggarkan luas permukaan objek di bawah. Okey, yang ini kita tengok sama-sama. Okey. Berapa tu? Okey, cara nak kira dia adalah awak pastikan awak kira kalau dia penuh. Okey, kalau dia penuh ni macam satu kecil-kecil ni kan. Dalam ini ada dalam 5 kali 5 25 25. Kini kira ada 25, satu kotak ni ada 25. Semua dalam ni 25 lah. Bawah ni pun 25, so 50. Awak kira semua nombor yang kotak yang penuh dan awak tik juga kotak yang lebih daripada separuh. Kalau macam kat atas ni lebih daripada separuh kan. Kalau kat tepi yang kecil-kecil ni, yang kecil sikit-sikit tu tak payah. Okey, cara dia saya tak kira kat sini, tapi awak akan kira menggunakan cara macam saya cakap ni lah. Awak kira adalah dengan cara awak kira kotak yang penuh, awak tik dulu dengan semua kotak yang penuh. Kemudian saya rasa ini kotak ni awak kira kotak besar je, jangan kira kotak yang kecil kira kotak yang besar ni je. Satu ni kan, ni tengah-tengah ni kotak 4 segi, 1, bawah dia 2, 3, 4. Sebab dia 1 cm kali 1 cm jangan kira kotak yang kecil. Nasib baik saya ingat. Okey, jangan kira kotak yang kecil, kira kotak yang besar 4 segi yang pertama ni, 1 cm kali 1 cm ni. So tengah-tengah ada 1, bawah dia ada 1. Okey, 1, 2. Kemudian tepi ni 3, tepi ni 4. Tepi bawah kanan 5. Bawah kiri pun lebih daripada separuh. 6. Okey, so 6. So bawahnya ada 6, atas ada 1, 7. Okey, kiri kanan atas ni tak boleh dikira sebab dia kurang daripada 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan dia 7 lah.
Kalau anggaran saya jawab 7. Okey, boleh pun saya jawab kan. Okey, sebab dia adalah nilai anggaran. Okey. Kira kotak yang 1 cm yang besar tu, jangan kira kotak yang paling kecil tu. Okey. Alright, seterusnya di bawah. Soalan yang keempat. Kira isi padu objek di bawah. Okey, isi padu awal yang pertama isi padu awal dia adalah 30. Isi padu akhir dia adalah 40. Jadi berapakah isi padu objek tu? 40 tolak saja dengan 30. Jawapan dia 10. Okey, 10 apa? 10. Tengok unit dekat atas silinder tu dia tulis ml kan. Jadi jawapan dia 10 ml. Okey, 10 ml. 40 tolak 30. Okey. Seterusnya soalan ni. Soalan B yang kedua ni. Mula-mula kosong. Mula-mula kosong. Kemudian tiba-tiba sorry gambar tak jelas sebab saya punya kamera ni loading sikit. Sebab buku darjah 3 ni berat. Okay. Mula-mula kosong, tak ada apa-apa. Lepas tu 33 30. Jadi bacaan dia tak perlulah tolak kan. Jawapan dia 30 saja. 30 apa? 30 apa? 30 ml. Okay, sebab dia punya gambar silinder dekat atas ni dia ml. Okay, kena tunggu lama sikit baru nampak. Sebab silinder dekat atas gambar dia adalah ml. So jadi jawapan dia adalah 30 ml. Okay, awak tengok pada buku awak lebih jelas lah. Saya lambat sikit ni. Okay, kemudian kita tengok soalan yang kelima. Okay, soalan 5. Fokus. Okay, isi padu kotak lohong berikut kirakan. Okay, yang pertama, macam mana nak kira isi padu? Okey, ini kita menggunakan kaedah pengiraan darab saja. Saya rasa sekarang pun kita dah boleh belajar. Okey, saya ajarlah. Okey, yang pertama ni, kotak yang pertama 3 kali 2 kali 2. So, kira 3 darab 2, 3 cm darab 2 cm darab 2 cm. 3 darab 2 berapa? 6. 6 darab 2 berapa? 6 2 12. Jadi jawapan dia 12 cm 3. 12 cm 3 kecil. Okey. Untuk yang kedua ni 3 cm darab 3 cm darab 3 cm. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 3 27 cm. Jadi siapa yang pandai, siapa yang hafal CP mudahlah jangan tersalah ramai orang tersalah. Dia buat kira macam ni. 3 kali 3 kali 3 9. 2 kali 2 contoh kan 3 kali 3 kali 3 ni kan 9. Salah. 3 kali 3 dah 9. 9 kali 3 27. Jadi jawapan dia 27 cm3 ataupun 27 cm padu. Yang pertama tadi 3 2 6 6 kali 2 12 12 cm padu kan. Okey, jadi yang pertama saya ulang 12 cm padu. Yang kedua 27 cm padu ataupun cm3 tulisan dia. Okey, kita tengok kepada yang keenam. Ayah Lim ingin memasang jubin pada lantai rumah dia. Nak pasang kat lantai rumah. Lantai rumah ni nak pakai luas ke nak pakai isi padu? Luas lah kan, sebab nak lantai je, bukan nak satu rumah penuh bilik sampai apa, bukannya nak penuh satu bilik nak isi air kan. Kita nak letak kat permukaan saja. Jadi kita kena guna luas lah. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya Ayah Lim tidak mengukur luas lantai rumahnya? Apa akan jadi agaknya kalau dia tak ukur lantai rumah dia punya luas? Akan berlaku pembaziran. Okey, akan berlaku pembaziran ataupun tidak cukup jubin. Okey, awak jawab dua-dua lah. Akan berlaku pembaziran atau tidak cukup jubin. Maksudnya dia tak ukur, dia beli je. Nanti tiba-tiba alah terlebih pula, banyaknya lebih, dalam mahal jubin kan. Tapi kalau kurang tak cukup. Jadi ada dua lah, sama ada dia akan terlebih jubin, membazir, ataupun dia akan kurang jubin, kena beli lagi. Kan ada dua kerja tu. Okay. Alright. Okay, kat sini ada soalan kebat. Bagaimanakah mengukur isi padu sebatang pokok menggunakan alatan di bawah saja? Macam mana tu? Nak ukur pokok macam mana? Gelas berisi air penuh, besin, picagari, paku dan juga benang. Apa yang kita kena buat? Macam mana agaknya? Apa guna picagari? Apa guna paku? Apa guna benang? Ada idea tak? Okey, cara dia saya ajar. Okey, mula macam ni. Kalau pendapat saya macam ni Ni cara saya. Kalau cikgu awak ada cara lain, guna je lah Okey, jadi saya akan ambil sebatang pokok tu. Sebatang pokok pula. Saya yang salah baca. Bukan pokok, paku. Sorry. Macam mana nak ukur sebatang paku? Okey. Patutlah dia bagi paku Okey, kan ada paku tu, kita ambil benang, kita ikat dekat paku tu.
Okey, kemudian gelas yang berisi air penuh tu kan, kita letak dekat dalam besin. Gelas tu kita letak dalam besin. Kemudian kita pun gelas tu air dia penuh kan, letak dalam besin. Kalau kita letak sikit benda pun dia akan tumpah ke tepi. Jadi gelas tu betul-betul penuh. Kita ambil benang, kita ikatkan paku tadi tu kan. Kita masukkan perlahan-lahan benang paku tadi dalam gelas berisi air, tapi kita pegang benang je lah. Kita turunkan perlahan-lahan paku tu sampai dia tenggelam sampai ke tengah-tengah, sampai keseluruhan paku tu tenggelam lah. Tak payah sampai bawah pun tak apa. Dia tenggelam cukup. Nanti air tu akan terkeluar ke besin. Bila air terkeluar ke besin, paku dah tenggelam, air tu dah terkeluar. Jadi kita pun ambil picah gari, kita tarik, kita sedut air yang kat besin tu. Kita tengok dalam picah gari tu. Dalam picah gari tu kan dah ada kiraan berapa ml tu, nampak tak? Dekat picah gari tu dia dah ada dia punya bacaan kan. Sorry awak tengok kat buku awak ni tak berapa jelas sebab dia lambat sikit, berat. Okay, jadi picah gari ni dia ada mililiter kat situ. Nampak kan? Jadi bila kita masukkan bila benang paku tu dah masuk dalam air tu dah terkeluar ke besin, ambil picah gari, kita tarik air yang keluar tu. Nanti kita tengok berapa banyak bacaan kat picah gari tu. Itulah jawapan dia. Okey. Inilah contoh aktiviti ni, boleh buat kat rumah. Kalau awak rasa awak nak buat seronok juga, awak boleh tukar picah gari tu dengan benda lain. Okey, saya rasa sampai situ saja perbincangan kita untuk tajuk pengukuran ini. Mari jawab. Ini adalah tajuk yang agak struggle, agak sukar juga. Okey, tak apa. Saya harap awak dapat. Jadi untuk video selepas ini kita akan sambung dengan muka surat 95 unit yang ke-7, iaitu ketumpatan. Apa itu ketumpatan? Ketum ke? Patan ke? Patan tu apa? Nak tahu apa itu ketumpatan? Okey, nantikan video terbaru daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.